Tahniah juga kepada ibu ayah. Bukan senang. Saya pun ayah, saya pun ada anak. Tahniah. Sebab pengorbanan yang ibu ayah buat pada hari ini, nescaya Allah akan catat sebagai amal kebajikan, amal kebajikan yang menjadi asbab untuk Allah letakkan ke surga dia, insyaAllah. Tapi kita jawab azam sekejap. Jangan. Sayang. Jawab azam. Alhamdulillah. Akhirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa Ustaz bawakan ayat ni untuk sama-sama kita tatap? Pernah dengar tak ayat ni? Pernah. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni siapa? Siapa yang melafazkan kalimah syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semua sekali, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Okey. Ini adalah amaran yang Allah beri kepada semua umat manusia. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, wa anfusakum wa ahlikum, semua ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Kerana apa? Kerana kita yang hidup di dunia ni akan mati dan kembali berjumpa dengan Allah. Jadi apabila nak menjaga keluarga, ahli keluarga daripada azab api neraka, amaran Allah, bila Allah beri sahaja amanah kepada ibu ayah, inilah tanggungjawab, separuh daripada tanggungjawab. Beri nama anak yang baik-baik, sediakan tempat tinggal. Ada tak tempat tinggal? Ada. Makan minum ada? Ada. Pakaian ada? Ada. Ajarkan anak dengan akhlak-akhlak Nabi, akhlak-akhlak yang baik ada? Ada. Berikan pendidikan ada? Ada. Alhamdulillah. Terutamanya ilmu dunia maupun ilmu akhir, atau utamanya ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah jabatan, titian untuk kita ke akhirat. Sebab apa? Kena ilmu agama. Sebab dalam ilmu agama itulah kita nak kenal Allah. Siapa yang ada ibu ayah angkat tangan? Okey, jatuh tangan. Semua ada. Ada yang ada ayah, tak ada ibu. Ada yang ada ibu, tak ada ayah. Ada yang ada ibu dan ayah. Ada yang ada semua, adik, kakak. Jadi semua ini adalah tanggungjawab siapa? Ayah. Tanggungjawab siapa? Ayah. Ya, okey ni. Ni kamu kena kenal Allah kena kenal Allah. Kamu sayang tak ibu ayah? Ibu ayah tak, ibu dengan ayah kedua-dua sayang ke seorang-seorang? Kedua-dua sayang. Siapa punya ibu dan ayah tu? Allah punya. Jadi bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Sebab itu bukan hak kamu. Kamu juga ibu ayah. Ini anak-anak ni yang kita sayang ni. Anak-anak ini sampai masa Allah akan ambil balik. Tapi Allah tak ambil saja, Allah akan tanya apa yang kita dah buat. Okey. Ni arti kata lain, anak ini adalah ujian. Ibu ayah, anak ini adalah ujian yang Allah akan soal balik dan bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi tahniah kepada ibu ayah yang menghantar anak dia bersekolah kebangsaan dan lebih-lebih lagi sekolah agama. Maknanya ibu ayah dah tunaikan tanggungjawab dia. Tetapi tahniah untuk ibu ayah dah hantar anak ke sekolah agama. Maknanya ibu ayah dah tunaikan tanggungjawab. Tetapi ibu ayah termasuk saya, jangan hantar tanggungjawab ke sekolah. Kita hanya hantar anak-anak ke sekolah. Kita tidak hantar tanggungjawab terhadap anak-anak itu ke sekolah. Sebab berat.
Yang nak kena tanggung dan yang nak kena jawab ibu dan ayah. Masa yang anak-anak ada dengan guru-guru di sekolah 3 jam setengah satu hari. Masa anak-anak sekolah kebangsaan 6 jam lebih kurang satu hari. Lebih kurang 8 jam ke 9 jam. Maknanya 24 jam yang Allah bagi, tolak 9, berbelas-belas jam lagi anak itu bersama-sama dengan kita. Sebab tu kena ingat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku utuskan jin dan manusia. Jin ada ke tidak? Jin ada. Allah cipta jin. Cuma Allah tak bagi nampak kita. Allah tak bagi kita nampak jin. Allah tutup hijab kita dengan jin, Allah tutup. Tapi hijab jin dengan kita Allah tutup tak? Tak. Jin boleh nampak kita, kita tak boleh nampak jin. Sebab tu anak-anak kalau nak salin baju, nak pergi mandi kan? Ke mandi sekali dengan baju? Masuk dalam bilik air nak buka baju kan? Nak salin baju kan? Jangan lupa baca Bismillah paling kurang di luar Ataupun lebih bagus, ibu-ibu, ayah-ayah nak buka kain baju, jangan tinggal Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Tu guru Harundin, Ustaz Harundin beri. Dia kata untuk halang hijab jin setan melihat kita, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. InsyaAllah jin tak akan nampak kita waktu tu. Jadi kita nak salin pakaian, kita nak buka pakaian, kita nak tukar pakaian, semua boleh. Nah, jin tak nampak. Faham? Faham tak? Kena aman. Bila dapat kena buat. Kenapa Ustaz pasal ni? Sebab ramai kes, banyak kes apabila dia selalu salin pakaian dan jin selalu lihat dia. Apabila dah sampai satu tahap jin tu dah berkenan dengan dia, jadi dan Allah izin jin masuk ke dalam badan dia, maka berlakulah gangguan. Pernah dengar tak kerasukan? Kerasukan ini biasa. Sebab apa? Sebab kita lalai. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau dekat rumah sebelum tidur, pastikan sinki clear. Pastikan sinki clear. Kadang-kadang mak penat, ayah kena tolonglah. Pastikan sinki tu tak ada pinggan kotor. Pastikan sinki tak ada penapis yang ada sisa makanan. Sebab itulah makanan-makanan yang kita panggil dia masuk ke rumah kita untuk dijadikan kenduri dan dia makan. Dia akan jilat-jilat sisa makanan itu. Bila setiap hari kita amalkan benda yang sama, dia jadi seronok duduk dekat rumah kita. Bila dia banyak dekat rumah kita, kita akan jadi malas untuk beribadat. Sebab apa? Sebab suasana dalam rumah tak ada keberkatan. Nah, sebab tu kena jaga pantang larang. Selalu baca ayat Al-Quran dalam rumah. Selalu baca. Okey, yang ini ibu ayah, saya ucapkan tahniah hantar anak sekolah agama, tapi tolong jangan hantar tanggungjawab. Tanggungjawab still di atas bau ibu dan ayah. Tetapi saya selalu pesan dekat guru-guru, kemana saya pergi saya selalu pesan, didiklah anak murid ini seperti mana didik anak sendiri. Kerana kami yang ada anak ni, kami yang pendidik ni, yang jaga anak orang setiap hari, 500-600 orang, 1000 orang yang jaga anak orang setiap hari, anak-anak kami terpaksa kami lepaskan kepada orang lain. Siapa yang jaga anak-anak kami? Allah yang akan atur. Sebab tu guru-guru ikhlaslah, terbaiklah menjaga anak-anak murid, kerana
Kalau kita jaga anak-anak murid ni macam anak-anak kita sendiri, insya-Allah Allah akan pastikan anak-anak kita yang kita hantar dekat luar tu dijaga oleh orang yang bertanggungjawab. Senang je. Konsep dia senang. Kalau kata ustazah hebat macam mana ustazah pun dia tak mampu nak jaga anak dia sendiri. Dia boleh pastikan anak murid dia satu kelas ni cemerlang straight A, tapi tak boleh nak pastikan anak dia yang 2 orang straight A. Sebab apa? Sebab kita Allah dah aturkan macam tu. Sebab tu Allah ajar doa. Allah ajar doa. Doa pada ibu bapa macam mana? Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama seperti mana ibu ayah jaga kamu, seperti mana itu Allah kembalikan baik. Kalau ibu ayah jaga kamu sangat-sangat baik, doa itu sangat baik untuk ibu dan ayah. Nah, itu doa yang ada dalam Al-Quran. Okey, baik, next. Okey, start next. Okey, ibu ayah, ini adalah langgaran perjalanan anak-anak sekolah. Bermula daripada tadika sampailah ke IPT. Di situ dia ada tadika, SIA. Inilah peringkat SIA dan tadika ni. Ibu ayah telah pilih jalan yang benar. Dan tahun 5. Siapa tahun 5 kat tangan? Okey, bagus. Anak-anak UPKK cemerlang. Tahun 6. Tahun 6. Bagus. Anak-anak UPSRA. Azam. Boleh Azam. Lepas tu habis pada selesai periksa, masuk tingkatan sekolah menengah. Bermula alam yang baru bagi anak-anak tahun 6. Jadi ibu ayah, jangan alfa tentang perubahan fizikal dan mental anak-anak. Sebab kena pesan anak-anak, siapa yang dah jenam? Jatuh tangan. Cuba dengar. Ustaz nak cakap. Anak-anak yang darjah 6 ni, anak-anak yang darjah 6 ni bila masuk ke sekolah menengah, akan berlaku situasi yang sangat berbeza dengan sekolah sekarang. Di sini kamu rasa kamu paling besar. Masuk sekolah menengah, kamu adalah yang paling kecil. Di situ akan berlaku, Allah letakkan perasaan, Allah letakkan tanggungjawab, Allah letakkan berbagai-bagai. Kalau kamu tak pandai handle, kalau kamu salah pilih kawan, kamu akan pilih jalan yang salah. Kalau kamu pandai pilih kawan, kalau kamu pandai jaga diri, kalau kamu ikut akhlak Nabi, kamu akan dibimbing oleh Allah. Boleh tak? Okey, next. Jadi biasa ya tuan-tuan. Tuan-tuan, okey, sekarang kita nak tahu apa itu UPKK. Anak-anak yang tahun 5 tolong beri perhatian, dan tahun 6 beri kerjasama. Boleh? Setiap kerjasama yang anak-anak bagi ini dapat pahala, InsyaAllah. Ujian penilaian kelas kafah. Kafah ni kelas agama dan fardu ain. Macam Ustazah Guru Besar bagi tahu tadi, kafah ni seluruh Malaysia, peringkat kebangsaan. Next. Maklumat dia untuk menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan. Anak-anak kita ni dia belajar di sekolah kebangsaan. Ibu-ibu kena jelas Sekolah SRA Al-Khawarizmi berbeza dengan kelas kafah tulis. SRA Al-Khawarizmi dia di bawah bahagian pelajaran Jawi. Dia menggunakan kurikulum khas dipanggil KSSRA, kurikulum sekolah rendah agama. Mahupun UPKK dia menggunakan kurikulum kelas Al-Quran dan Fardu Ain Jakim. Jadi
Anak-anak tuan-tuan, walaupun dia belajar KSSRA, DSRA, dan sama juga anak-anak yang belajar di Kafah Tulen, Kafah yang bukan SRA, Kafah, silibus dia sedikit berbeza. SRA silibus dia lagi tinggi, Kafah silibus dia lagi rendah. Tetapi kita kita cuba susun supaya murid-murid di SRA boleh dan dapat ikut silibus yang Kafah. Kita dah susun, jadi tak perlu risau tentang silibus. Okey, terus. Okey, ini syarat kelayakan. Anak-anak kena tengok siapa yang tak ibu ayah kadang-kadang kita lalai. Murid tahun saya baca lah, saya yakin di belakang sana tak nampak. Murid tahun 5 di SRA, kalau dia tak di sekolah mana-mana, sekolah agama yang berdaftar dengan Jawi dan JAKIM, dia tidak layak ambil biasa. Contoh, dia bersekolah kebangsaan, dia tak bersekolah agama. Tiba-tiba dia datang nak daftar ambil biasa UPKK, dia tak ada kelayakan. Sebab syarat untuk nak ambil, dia mesti belajar dalam silibus JAKIM sekurang-kurangnya 3 tahun. Apa bukti dia? Bukti dia ada dalam rekod Simponi. Simponi ini di rekod daftar pelajar JAKIM. Anak tuan-tuan, apabila daftar masuk darjah 1 sekolah agama Al-Khawarizmi, tanggungjawab pihak sekolah daftarkan anak tuan-tuan ke JAKIM dalam Simponi. Jadi itulah bukti yang menunjukkan anak tuan-tuan bila sampai tahun 5 dia akan layak untuk ambil UPKK. Kalau dia tak ada pendaftaran, tiba-tiba nak ambil UPKK, nama dia tak akan ada dalam sistem. Ikut kurikulum Kafah, kita SRA ikut kurikulum Kafah. Dia belajar sekurang-kurang 3 tahun di SRA ataupun Kafah ataupun Siras, mendaftar untuk menduduki UPKK secara online. Tanggungjawab mendaftar anak ibu ayah ni, anak-anak kita, anak-anak soleh dan solehah ni adalah tanggungjawab pihak sekolah. Saya sebagai ketua jawatankuasa teknikal peperiksaan dan pentaksiran Jawi bagi zon 6. Di bawah saya ada 27 sekolah yang saya kena jaga. Dan kalau berurusan dengan sekolah ni, saya akan berurusan dengan Ustaz Yusrizal. Semua data, semua isu dia kena submitkan kepada saya by date. Kalaulah dalam tahun 5 ada 100 lebih, 159, tahun 5 seorang dia terlupa daftar, seorang itu tidak layak mengambil kuasa. Apabila tarikh luput daftar lewat selesai, bila dia lupa daftar ataupun tercicir satu nama, dia orang kena buat semakan. Kalau bila buat semakan, sebab tu kita ada bagi Jawi, ada bagi JAKIM, ada bagi tarikh semakan waris. Dapat tak minggu lepas? Minggu lepas sebelum ni ada, kita dah serah pada sekolah. Sekolah dah serahkan kepada kita, dah tanya mana sekolah yang belum maklumkan kepada ibu ayah. Semua tu dah bertanda tik, saya ada bukti penyerahan. Jadi ibu ayah boleh semak dalam sistem Simponi JAKIM, nama anak tuan-tuan telah didaftarkan dengan betul. Dan pendaftaran Simponi JAKIM di-link dengan pendaftaran pejabat pendaftaran negara. Dan di sini saya notekan mandatori apa dia? Tidak layak masuk menduduki peperiksaan jika tidak daftar. Walaupun dia belajar di sekolah agama darjah 1 sampai darjah 5. Sebab tu penting sangat-sangat perhatian daripada ibu ayah, perhatian daripada pihak sekolah. Sangat-sangat rumit. Okey, next. Okey, ini sebab kita. Ibu elok. Okey. Sekiranya dalam tempoh sekarang ni
Minggu lepas kita dah tutup tarikh daftar lewat, kita dah tutup tarikh daftar semakan akhir, semua dah tutup. Bermula daripada sekarang, tuan-tuan dah daftar anak tuan-tuan sebagai calon perisa UPKK. Sekiranya tiba-tiba bulan 8, bulan 9, bulan 10 ni, antara bulan ni kita dapat posting ke Kedah, ibu ayah yang anggota dapat posting ke Perak, dapat posting ke Sabah, ke Sarawak, kena dapatkan surat daripada surat pendaftaran UPKK daripada sekolah ni untuk dibawa pergi ke sekolah baru, menggunakan kod peperiksaan sekolah ini dan menumpang periksa di sekolah baru. Semua keputusan sana akan disemak di Sabah kalau pergi Sabah, dan keputusannya akan dihantarkan ke JAKIM. JAKIM akan hantarkan ke wilayah. Itu flow dia. Maknanya jangan maklumkan dekat sekolah, Ustazah, anak saya nak berhenti dah, kena posting ke Sabah, jadi dah tak nak sekolah agama. Sekolah akan tanya macam mana UPKK, dia tak ambil dah kod UPKK. Tiba-tiba bila pergi ke Sabah, ada sekolah agama di sana, sekolah kafar di sana. Apabila sekolah dah delete nama anak tuan-tuan di sini, kelayakan ambil di sana dah tak ada. Kelayakan ambil di sana dah tak ada. Sebab tu, kalau nak pindah ataupun apa-apa hal, sila rujuk dengan pihak sekolah. Jangan hilangkan diri. Yang pertama. Okey, lagi satu saya tertinggal tadi. Satu lagi syarat dia, kelayakan kehadiran mesti melebihi 60% kehadiran. Anak-anak, siapa yang terlibat aktif dalam sekolah agama, sekolah kebangsaan, sila dapatkan surat. Surat itu hantar ke sekolah. Kalau nak pergi lawan ke, nak pergi mana ke, pastikan ada surat, ataupun ibu ayah tulis surat, hantar ke sekolah. Sekolah akan rekodkan bukti itu sebagai kehadiran sokongan, walaupun anak tak hadir, untuk nak melepasi tahap 60% kehadiran. Isu yang saya hadapi setiap tahun, saya pergi ke sekolah-sekolah, isu kehadiran isu nombor 1. Anak dia hadir sebulan sekali atau 2 kali atau 3 kali. Tapi bila sampai tarikh periksa, anak dia akan hadir penuh. Dia tak belajar, tapi dia nak ambil periksa. Bila cek rekod, kehadiran tidak memuaskan, tidak layak. Jadi bila kehadiran tidak layak, untuk nak buang anak-anak tuan-tuan daripada menduduki peperiksaan, saya akan minta pertama sekali bukti pengesahan daripada pihak sekolah. Pihak sekolah dah hantar surat peringatan pertama, surat peringatan kedua bertarikh, surat peringatan ketiga. Kalau ketiga-tiga ni ada, anak tuan-tuan layak dikeluarkan daripada senarai menduduki peperiksaan. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu kena ingat, apabila dengar saja UPKK dan UPSRA, kedua-dua peperiksaan ini adalah peperiksaan awam. Peperiksaan awam. Dan SOP dia sama macam peperiksaan, sama macam peperiksaan SPM. SOP dia, tempat periksa hanya 2 tempat, sama ada di pusat ini, di sekolah ini, sebab sekolah ini telah berjaya didaftarkan sebagai pusat periksa. Jadi anak tuan-tuan akan daftar periksa, belajar ambil periksa di sini sebagai pusat periksa. Sekiranya uzur, contohnya lagi 2-3 hari nak ambil periksa, anak tuan-tuan main bola, na'udzubillah, patah tangan, jatuh patah tangan, jadi goalkeeper. Mana goalkeeper? Hati-hati. Tangkap bola, jangan tangkap tiang.
Kalau takdir Allah patah tangan, dia tak boleh nak hadir, tak boleh menulis, dia kena masuk wad. Hanya 2 tempat saja. Sama ada dia datang ke sekolah biasa menduduki pusat yang biasa, ataupun dia warded di hospital, dia kena duduki biasa di hospital. Atau dia hadir ke sekolah, tapi macam mana Ustaz, dia tak warded. Kalau tak warded, dia kena hadir ke sekolah. Kalau kaki dia patah, kalau kaki dia patah, tak warded, kena datang ke sekolah. Pihak kami akan sediakan satu bilik khas dengan seorang pengawas khas untuk dia seorang. Layanan istimewa. Air mineral tolong buka. Kalau air lain beli sendiri. VVIP. Tapi kalau tanya soalan, ini jawapannya apa? Tak ada. Yang ini kita dah train dah pengawas ni. Okey. Hanya tempat yang saya maklum tadi sahaja boleh ambil periksa ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi tolong ambil perhatian. Okey, pemeriksaan. Okey, yang ini tak boleh kenapa. Okey, ini mata pelajaran untuk UPKK. Amali solat, penghayatan cara hidup Islam, ulum syariah. Lepas tu ada sirah, bahasa Arab, Al-Quran, Jawiyat dan adab. Okey, Ustaz cakap dah kuat ke tak kuat? Kuat. Kalau Ustaz cakap dah kuat, anak-anak turun diam boleh. Kalau tidak, suara kamu dengan suara Ustaz bertembung, ibu dengan ayah tak jelas. Awak nampak tak kat sini? Nampak, tapi ibu ayah tak nampak, dia jauh. Ustaz pun tak berasa kata Dewan panjang apa ni. Okey, 3 pelajaran yang di atas tu, amali solat, penghayatan cara hidup Islam dan Al-Quran. Sirah, 3 tu adalah amali Al-Quran, Syafawi, amali solat, amali ulum, penghayatan cara hidup Islam, amali Syafawi. Yang lain semua biasa bertulis. Tak apa, next. Ada saya next. Okey, kalau tuan-tuan tengok macam ni, yang hijau ni, yang atas ni Al-Quran, ujian lisan, amali solat, amali penghayatan cara hidup Islam, dia lisan ada dan pemerhatian pun ada. Okey, yang baki 5 pelajaran di bawah ni, ulum syariah, sirah, akhlak, Jawiyat, bahasa Arab ataupun lughatul Quran, semuanya penulisan, bertulis ataupun tahriri. Okey, penting untuk ibu ayah. Yang hijau ni, yang saya tanda hijau ni, kenapa hijau? Ni bukan politik. Hijau ni tanda dia lampu isyarat. Maknanya ketiga-tiga subjek tu tak ada alasan untuk kamu tidak dapat markah yang tinggi. Ibu ayah 3 pelajaran yang atas ni tak ada alasan untuk anak-anak gagal. Okey, next. Saya nak kat sini wajib skor. Kenapa? Al-Quran, guru kelas yang ajar dia, guru kelas yang menilai. Kalau kehadiran anak tonton baik, bacaan dia baik, dia boleh ikut dengan baik, maka dia insya-Allah akan baik. Cemerlang. Tempoh masa penilaian hampir sepanjang tahun. Ini untuk Al-Quran. Guru-guru dah mula mencatat, tetapi kamu saja yang tak sedar. Okey, untuk amali solat. Amali solat ni adalah praktikal solat. Dia ada sebelum, semasa dan selepas. Soalan dan jawapan dah diberikan kepada anak-anak. Dapat tak soalan dan jawapan? Okey, anak-anak tuan-tuan dah mengaku mereka dah dapat soalan sebenar dan dia orang dah dapat jawapan yang sebenar.
Tinggal guru akan ambil buku tu, tanpa buku tu dekat anak, dia kena jawab seperti mana yang diajar dalam buku tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, soalan dah diberi, jawapan dah diberi, tempoh masa sepanjang tahun untuk 3 subjek ini: Al-Quran, amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. Soalan tu tidak dibenarkan ubah walaupun satu perkataan. Seperti mana ada dalam buku yang diedarkan, macam itulah soalan akan keluar. Kalau dia tersalah taik yang 2 kali, maknanya 2 kali yang lah dia kena baca. Sampai macam tu. Tak ada satu pun perkataan yang digugurkan. Kalau anak tuan-tuan tak dapat, kenapa? Ada anak adik kat abang, botol tu diganggu, botol ganggu. Jangan pergi botol. Ibu, ayah, saya ulang sekali lagi. Saya bagi penekanan dekat sini. Al-Quran, tak apalah, cikgu pantau sepenuhnya sambil ibu ayah hantar. Ni amali solat ni dan juga penghayatan cara hidup Islam ni, cuba cek dalam beg anak-anak. Dia ada 2 tapi saya yakin diberi dalam tulisan Jawi. Ya. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh pergi ke talian ke bahagian carian Google, izin carian Google, type buku amali buku penghayatan cara hidup Islam Rumi. Nanti dia akan keluar. Ada yang dah upload dalam tu. Ibu ayah boleh print. Jangan print dekat pejabat nanti bos marah. Dan salah, print dekat mana-mana kedai ataupun print dekat rumah lagi baik. Dan balik ibu ayah, kalau yang tak boleh baca Jawi, yang boleh baca Jawi bagus, yang tak boleh baca Jawi bagus. Semak itu dan semak dengan anak. Ibu ayah boleh jadi pentafsir di rumah, bantu. Abang semalam jawab, ibu dah tanya ni, soalan ni tak lepas-lepas. Cuba baca doa kunut. Anak tuan-tuan akan disoal solat subuh. Saya dah beritahu, solat subuh. Solat subuh ada kunut. Kebanyakan anak kita sangkut dekat kunut dan juga tahiyat akhir, tahiyat awal. Okey, next. Okey, ini adalah soalan untuk amali solat. Tajuk dia, kalau bahagian A, dia ada 3 bahagian. Amali solat ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A, persediaan sebelum solat. Bahagian B, perlakuan dan bacaan dalam solat. Bahagian C, amalan selepas solat. Sebelum ni apa dia? Sebelum ni wuduk. Selain pada wuduk, dia tanya tentang tayamum. Anak tuan-tuan akan kena praktikal tayamum depan guru. Habis semua, lepas tu dia tanya, apakah pakaian yang sesuai untuk didirikan solat? Semua soalan ada, pakaian dalam solat ada. Lepas tu dia akan tanya tentang lafaz azan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab anak-anak. Allahu Akbar. Jahit jiddan. Mumtaz. Hayya 'alal falah. Ni dah jadi 5 ke dah nak jawab? Bagus, dah jadi 5, bagus. Okey, dah jadi 6 pun bagus. Tak boleh balik. Okey, doa selepas azan dan iqamah tadi semua baca kan? Dah hafal? Dah markah penuh dah bahagian tu. Okey, cuba tengok bahagian B, pelakuan dan bacaan dalam solat. Bermula daripada dia berdiri sampailah dia bagi salam, dia kena baca, dia kena buat, dia kena tunjuk depan guru.
dia kena, guru akan ada di depan, akan ampas sejadah, guru akan lihat mulut dia. Pergerakan daripada angkat takbir atau ihram macam mana, kesemua rukun qauli, fi'li dan qalbi, kesemua akan dinilai secara terperinci. Setiap rukun dia ada 13 rukun dalam solat Lepas tu bahagian C, wirid, bermula daripada Astaghfirullahalazim. Berapa kali? 3. Tapi kalau subuh dengan maghrib baca 7 10 kali. Ayat tu 3. La ilaha illallah berapa kali? 10 untuk subuh dan maghrib. Waktu lain 3 kali pun tak apa. Dan doa. Boleh hafal tak doa? Boleh. Tadi doa ibu ayah tadi awak baca tak? Sebelum Ustaz lupa, siapa nak jadi anak soleh dan solehah? Okey, bagus. Jatuh tangan. Syarat nak jadi anak soleh dan solehah ada 3. Yang pertama, taat perintah Allah. Allah suruh buat apa, semua buat. Allah suruh tinggal, semua tinggal. Yang kedua, taat perintah Rasul. Ada tak Rasul semua buat jahat? Yang ibu ayah duk tegur, duk larang tu, itulah yang Rasul larang. Yang ibu ayah duk meletak, duk marah tu, itulah yang Nabi larang. Itulah yang Allah larang. Bukan saja-saja ibu ayah reka cerita, tak. Nabi tak bagi buat. Dan yang ketiga, anak soleh ialah anak yang mendoakan ibu dan ayah dia setiap masa. Siapa alim ulama bagi tahu, siapa yang mendoakan ibu dan ayah dia setiap hari 5 kali? Angkat tangan. Siapa yang doa kepada ibu dan ayah dia setiap kali 5 kali selepas solat dia doa? Angkat tangan. Yang mendoakan 5 kali kepada ibu dan ayah dia adalah zalim. Sebab ibu ayah jaga kamu bukan 5 kali sehari. Ibu ayah jaga kamu daripada kamu pejam, celik, sampai kamu pejam, ibu kamu masih celik. Bila kamu tidur, dia akan pastikan nyamuk tak ada. Bila kamu bunyi, dia akan pastikan kamu kenyang. Bila kamu menangis, dia akan pastikan kamu dibasuh berak dia. Masa mana ibu ayah nak tidur? Ayah okey sikit, ayah dia sabar macam ustaz. Tapi ibu tak sabar. Dia bunyi, kamu bunyi sikit, dia dah jaga. Jadi doa untuk ibu ayah waktu mana? Setiap masa. Siapa yang datang sekolah naik van? Dalam van boleh doa tak? Doa apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu ayahku. Duduk lah. Nak naik tangga, ya Allah, terimalah ibadah ibu dan ayahku. Naik lah. Nak masuk kelas, ya Allah, sejahteralah ke atas ibu dan ayahku. Boleh tak doa? Boleh tak doa dalam bahasa Melayu? Boleh tak? Allah faham? Bagus. Amalkan setiap hari boleh? Sebelum tidur doa untuk ibu ayah, bangun tidur doa untuk ibu ayah, semua sekali. Maknanya kita sentiasa melazimi mulut kita mendoakan untuk ibu dan ayah. Okey, naik. Yang itu untuk amali solat ibu ayah. Okey, naik. Okey, yang ni soalan amali solat. Memang tak nampak. Saya tolong bacakan. Ni. Okey, soalan. Sebutkan sunat azan atau iqamah. Baca. Hitung. Berdiri. Ada jawapannya di bawah.
berdiri betul menghadap arah kiblat. Kalau dia jawab satu tu saja, maka penuh dia ada satu. Kira dah yang ni soalan ni dah lepas. Dia ada bagi 3 jawapan, salah satu saja sebut. Sebab maka ada satu. Yang kedua, jawab lafaz iqamah berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dia apa? Lepas tu dia tembuk dia angkat, hayya alal falah. Ini iqamah, iqamah. Lafaz iqamah, lafaz azan. Saya nak tengok baik dia rekod. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka penuh dia 2. Ini soalan, ini adalah jawapan. Tinggal anak tuan-tuan nak ingatkan saja. Ini pun contoh soalan. Sila baca tahiyat akhir dengan sempurna. Ada 5 markah bagi soalan tahiyat akhir. Jadi anak tuan-tuan kena baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai habis. Dapat 5 markah penuh. Tuan-tuan boleh nilai sendiri tahap anak tuan-tuan untuk 3 pelajaran ini. Okey, next. Okey, penghayatan cara hidup Islam, PCSI. Dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan saksiah. Bahagian A ada 25 markah, bahagian B ibadah 30 markah, bahagian C akidah 24 markah, bahagian D saksiah 20 markah. Ibu-ibu jangan risau, slide ini saya akan tinggalkan dekat sekolah. Nanti boleh minta dengan sekolah. Boleh minta dengan sekolah. Tapi yang soalan tu saya snap sikit je. Yang lain tu semua ada dalam beg anak tuan-tuan. Maka penuh 100. Okey, next. Kita dah lewat 9.30 dah ibu. Okey, ini soalan PCSI. Dia tulis itu soalan sebenar PCSI. Soalan yang pertama bahagian A, adab. Adab dalam keluarga. Sebutkan doa untuk kedua ibu bapa. Boleh? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, dosa kedua ibu bapaku daripada kecil hingga besar. Awak kata dalam bahasa Melayu pun boleh diterima. Tapi lagi baik kalau baca Allahumma fili dunubi wali walidayya sampai habis. Okey, Ustaz tak nak panjang. Ini ada soalan dan ada jawapan seperti mana yang saya cakap tadi lah, ya. Ibu ayah boleh semak balik dalam buku anak-anak. Dan saya nak pesan, tidak ada alasan untuk gagal 3 pelajaran tadi. Ibu ayah tahu tanggungjawab ibu ayah. Cikgu nak pastikan anak-anak kita selesai menduduki syafawi mereka dah jadualkan. Tidak. Ibu ayah, tahun lepas apabila saya bawa pegawai datang melawat ke sekolah ni, saya lihat guru besar sendiri Puan Azhar ni sedang syafawi, sedang buat pentafsiran untuk anak-anak kafar. Saya kata, saya tak jumpa guru besar duduk sekali. Sekolah yang mana saya pergi, 20 lebih sekolah saya pergi, guru besar bukan tujuan dia duduk soal anak-anak. Tapi bila saya datang lawat sekolah ni tahun lepas, guru besar tengah buat syafawi. Tak apa, saya tak ganggu, saya biarkan, saya terus pergi melawat kelas lain. Tiba-tiba dapat panggilan, Ustaz tolong kecemasan. Ingat apa, terbakar ke? Tak. Ada gangguan histeria. Guru kena, murid pun kena. Jadi cuba bayangkan halangan-halangan yang pihak sekolah terpaksa hadapi. Lepas tu pula anak tuan-tuan bila dah dijadualkan pada tarikh sekian-sekian, tak datang pada tarikh tu. Sedangkan waktu lain kita dah peruntukkan dah untuk pelajar lain. Saya terpaksa buat mesyuarat khas untuk sekolah ni saja. Terpaksa
terpaksa guru buat kelas online ataupun ujian online pada hari Sabtu dan Ahad. Sekolah ni sahaja. Sebab dalam wilayah persekutuan, calon paling ramai SRA Al-Khawarizmi, sekolah anak tuan-tuan ni. Saya jaga zon 5. Saya cek data, saya jaga zon 6, saya cek data dengan kawan zon lain. Khawarizmi calon paling ramai dalam wilayah persekutuan. Jadi bilangan guru dengan ini tak balance. Jadi sampai terpaksa guru besar kena pegang calon. Dan beritahu saya ini saya sendiri yang melawat tahun lepas. Saya balik daripada sekolah ni pukul 6 lebih. Hari tu lawatan sampai ke malam. Dan saya buat laporan ke jabatan, dan dia minta beri perhatian kepada sekolah ni tahun ni. Saya bawa masuk juga dalam mesyuarat postmortem peperiksaan negeri. Saya bawa isu SRA Al-Khawarizmi. Jadi tak banyak orang lain boleh tolong. Yang saya nampak, yang paling banyak boleh tolong ibu-ibu dan ayah-ayah. Pastikan apa yang sekolah dah susun, apa yang sekolah mohon tolong minta bantu, ikutlah flow tu. Kalau ada cadangan lebih baik, datang ke sekolah, jumpa guru besar, bincang elok-elok. Boleh tuan-tuan? Boleh, InsyaAllah. Okey, next. Sebab tu saya notekan di sini, ibu ayah, guru dia ada peranan dia, anak-anak dia ada peranan dia, ibu ayah dia ada peranan dia. Okey, CJ JAKIM ni dikeluarkan oleh CJ UPKK ni dikeluarkan oleh JAKIM dan diterima pakai seluruh Malaysia. Ada orang tanya saya bercakap macam ni. Tiba-tiba dia cakap, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, hari tu Ustaz kata kalau anak saya dapat cemerlang UPKK, dapat masuk asrama penuh. Anak saya tak dapat. Dia dapat straight A dalam UPKK, tapi asrama penuh tak dapat. Saya tanya dia, waktu tu ada UPSA dapat berapa? UPSA dia lemah Ustaz. Ibu ayah kena faham, MRSM adalah aliran perdana. Jadi apa yang sekolah kebangsaan susun, sama ada band yang dia dapat, sumbangan yang dinyatakan, semua tu adalah penggalak untuk dia masuk MRSM. Keputusan sepanjang tahun dia. Cuma kalaulah dia bersaing, orang yang ada UPKK dengan calon dia dapat cemerlang tak ada UPKK, yang tak ada UPKK ni tidak termasuk dalam saingan. Sebab tu ada 1 tahun, 3-4 tahun lepas, tiba-tiba ada 60, hampir 50 murid daripada Putrajaya pergi ke JAKIM, buat arahan melalui arahan politik, nak masukkan anak dia periksa UPKK. Sebab dia orang tak belajar sekolah agama. Tapi untuk nak pergi ke MRSM Ulul Albab, dia nakkan dia sokongan sekolah agama. Sebab itu, tapi tidak diterima. Ya, sebab tu saya kata penting sangat-sangat untuk perhatian ibu ayah, bantu sekolah untuk bantu anak-anak kita. Bukan anak-anak tuan-tuan ni yang kami dapat 3 jam setengah ni, kami tak ambil sebagai anak ni, kami ambil sebagai anak sendiri. Saya yakin sekolah akan jaga macam mana anak dia. Okey, next. Okey, habis UPKK, sekarang Ustaz nak cerita UPSRA. Anak-anak tolong beri perhatian, yang darjah 5 kena tengok, sebab tahun depan awak akan ambil yang ni juga. Jadi awak dapat special, awak dapat penerangan setahun lebih awal. Okey, next. Okey, next. Saya tak nak baca yang ni. Okey, yang ni. Syarat kelayakan warga negara Malaysia. Kalau dia bukan warga negara, dia perlu kelayakan khas.
Kelayakan khas ni bukan kami yang urus. Ya, contoh ada Bangladesh yang profesional. Dia datang sini sebagai doktor. Anak dia dikira sebagai calon sekolah kebangsaan dan dia layak ambil UPKK. Dia ada kriteria dia. Biasanya kalau anak yang bukan warga negara, kalau dia berjaya daftar di SK, sekolah kebangsaan, dia tak ada masalah untuk masuk ke sekolah agama. Murid tahun 6 di SRA, kalau tak belajar SRA ataupun dia tak belajar sekolah kafah yang didaftarkan ada jabatan, dia tidak layak. Ikut kurikulum Jawi, belajar sekurangnya 3 tahun, jumlah kehadiran. Okey, ni belajar 3 tahun ni SRA, kafah ataupun sekolah swasta, Institut Pendidikan Swasta, Institut Pendidikan Islam Swasta, IPIS. Yang swasta tu dengan syarat dia mesti daftar dengan Jabatan Agama Islam. Okey, jumlah kehadiran sekurang-kurangnya 60% kehadiran. Ibu ayah, saya pernah proses surat daripada ibu ayah. Dia tulis atas kotak, anak dia tak ada sekolah. Saya kata, kalau nak bagi layak, dia kena ada surat waris. Bila sekolah maklum dekat waris, mungkin dia marah, dia tulis surat anak dia tak hadir atas kotak. Kami terima. Saya tak ingat, kami simpan dekat pusat zon. Tak tahu masih ada ke tidak. Ibu ayah, tanda tangan ibu ayah dan surat ketidakhadiran anak itu menolong untuk 60% ini ya. Jadi tolong ambil perhatian, jaga kehadiran anak-anak. Jaga sungguh-sungguh. Kalau perlu dia ke sekolah kebangsaan juga, pastikan dia hadir juga ke sekolah agama walaupun lambat. Berdaftar untuk menduduki. Ini sama juga, dia daftar, tetapi UPKK dia daftar online, yang UPSRA dia daftar offline. Siapa yang tugas mendaftar? Sekolah. Okey, nanti ada lagi maklumat yang berkaitan dengan kafah. Saya akan juga buka untuk soalan ni ibu ayah, kalau siapa yang nak bertanya. Okey, ini mata pelajaran. Tak nampak? Lepaskan. Dia ada 9 mata pelajaran. Sirah, akhlak, fiqh, bahasa Arab, tajwid, tauhid, Al-Quran, Jawi, Qaf. Next. Okey, mata pelajaran wajib yang atas tu ada 7 pelajaran ini akan grading A, B, C, D. Dan yang di bawah sekali, Qaf dan Jawi akan grading gagal, lulus atau lulus cemerlang. Okey, next. Okey, kalau tuan-tuan lihat kat sini, format tahun ni, yang color pink ni dia ada subjek bahasa Arab, Jawi, yang color hijau atas sekali Al-Quran. Al-Quran penilaian dia 100% melalui lisan Syafawi sahaja. Markah dia 100. Lepas tu, lepas tengok Al-Quran yang atas, cuba tengok yang bawah sekali Qaf. Qaf dia ada penulisan dan tugasan. Penulisan dia hanya ada 1 paper. Dia duduk dekat setara 2. Dan dia ada tugasan. Kedua tu gabung 50-50 jadi 100. Baki daripada subjek Al-Quran dan Qaf, bahasa Arab, Jawi, fiqh, akhlak, tauhid, tajwid dan sirah, semua ada perbezaan bertulis, kertas 1 dan kertas 2 dan penugasan. Kalau kita belajar dekat universiti dulu, dia panggil Kerimah, markah Kerimah, markah tugasan, markah kertas kerja. Jadi anak-anak kita dah ke arah itu. Anak-anak, tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu perkara. Saya nak bagi tahu satu perkara. Sebenarnya bila jabatan dah perkenalkan pentaksiran, yang bahagian tugasan itu
wajaran dia 50%, sebenarnya sangat membantu anak-anak untuk skor. Sebab apa? Sebab kalaulah dia boleh buat tugasan yang seperti mana yang digariskan, garis panduan itu ada pada guru-guru yang dah diserahkan pada sekolah, dia akan bagi taklimat. Saya dimaklumkan sekolah ni akan bagi taklimat kepada pelajar berkaitan tugasan minggu hadapan. Dia di situ ada 50 markah, dan anak tuan-tuan kalau layak dapat 40 ke atas, anak tuan-tuan hanya perlu cari 30 markah dalam penulisan kertas 1 setara 1, kertas 2 setara 2 untuk nak layak dapat A. Lebih mudah. Ingat jangan lalai. Cuba bagi perhatian anak. Kalau anak-anak mampu hasilkan buku skrap yang menarik, yang terbaik, markah akan diberikan berdasarkan penilaian buku skrap itu. Yang situ ada 50% markah. Okey, next. Okey. Yang ini Ustaz cuba buat pecahan. Yang kadang-kadang Syafawi Al-Quran 100 yang bertulis semua sekali dia ada setara 1. Ibu ayah, setara 1 ni akan berlangsung pada bermula pertengahan September. Sebulan lebih je lagi. Setara 1, soalan objektif 30 soalan. Soalan ini diambil untuk tahun 1, antara tahun 1, biasanya tahun 3, 4 dan 5. Yang setara 2, biasanya diambil tajuk tahun 4, tahun 5 ataupun awal tahun 6. Yang tugasan kebanyakannya diambil tajuk tahun 6. Tapi jangan risau, yang ni tugasan ni dia diberi tajuk. Tajuk dah ada dengan guru, boleh pilih sahaja. Contoh fiqh. Saya contoh buat fiqh Tugasan fiqh dengan anak-anak dia ada 2. 1, solat jenazah. Ni bukan soalan bocor. Ustaz belum boleh cerita. Tapi Mat, adakah Ustaz cerita dululah. Soalan fiqh tugasan solat jenazah. Yang kedua solat duduk atas kerusi. Rosah bagi yang sakit. Tapi kamu kena tulis sikit, kamu kena buat penerangan bagaimana kaifiat ataupun cara-cara solat jenazah. Kalau mayat lelaki macam mana niat dia, kalau mayat perempuan macam mana niat dia. Mayiti, perempuan mayitati. Kalau lelaki, anak budak-budak, mayitul tifli. Kena ada beza tu. Lepas tu dia tulis takbir yang pertama baca apa, takbir yang kedua baca apa, semua sekali tu. Dan boleh note di bawah, solat jenazah tak ada rukuk dan sujud. Boleh note. Awak cerita kat kertas tu, nanti tunjuk dekat guru. Kalau guru kata dah komplit, boleh datang kepada ustazah untuk Syafawi praktikal solat jenazah. Kalau kamu pilih solat jenazah lebih senang, dia tak ada orang panggil perkara-perkara kecil yang kamu perlu bahas. Sebab kalau seorang duduk, dia akan tanya, kamu duduk ni kenapa? Kenapa kena berdiri? Sebab mampu berdiri. Faham? Kalau tak mampu diri, barulah boleh duduk. Lepas tu duduk ke rukuk macam mana? Kenapa dia kena cerita? Jadi Ustaz rasa solat jenazah lebih mudah. Terpulang pada kamu. Okey, dah sekali tugas tadi wajaran dia tadi, objektif 25, 12, 50. Tugasan, buku skrap, rakaman, oral, wajaran 50. Akan tetapi ibu-ibu, ayah-ayah,
Wajaran ini boleh berubah melalui senat. Pengurusan tertinggi jabatan dia boleh ubah wajaran ini. Mungkin dia kata penulisan 60, tugasan 40. Bergantung kepada laporan penilaian penuh analisa. Okay, next. Okay, yang ini bab tugasan. Pelajaran yang tak kena buat buku skrat 3. Jawi, Fiqh, Al-Quran. Pelajaran lain semua kena buat buku skrat yang telah ditetapkan tajuk dia. Okay, next. Okay, sijil dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam, laku untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan. Sijil ni pernah diterima di Pulau Pinang, di Pahang, di Perak, di Kedah. Tetapi saya dengar kebelakangan ini Pahang dah mula utamakan anak-anak yang lahir di Pahang, yang bersekolah di Pahang untuk sekolah agama. Maknanya ibu-ibu, ayah-ayah kena bersaing. Memanglah okey, terusnya. Okey, ini tarikh peperiksaan. Anak-anak tengok tarikh peperiksaan. Okey, jadual boleh ambil dalam laman web Yakin. Ini jadual dia. Yang ni yang bertulis, yang ni yang kapawi. Okey, next. Okey, UPFRA. Ini adalah kalender peperiksaan jabatan. Yang bawah sekali tu setara 1 bermula daripada 15 hingga 19. Dia sama ada 15 atau 16 sehingga 19. Setara 2 awal 3 hari bulan Oktober sehingga 7 Oktober. Akhirnya. Okey. Kedua-dua sijil tadi, ibu ayah anak-anak ibu ayah yang anak tahun 6 kena tanya sekolah kebangsaan untuk halakan kelayakan permohonan anak untuk MRSM, untuk pergi ke Semar Mawid, untuk pergi ke Sains Tafiz di Bandar Tolaga tu, sekolah Semesta baru ni memang cemerlang dalam SPM. Dan juga untuk nak pergi ke Semakel, Manjalara ataupun Kajang. Dan sekiranya tempat itu ada sekolah yang silibus dia ulul albab, ada silibus ulul albab, ada yang bukan ulul albab. Kalau ulul albab, tahun pertama dia kena hafal 10 juzuk Al-Quran, tahun kedua 10 juzuk, tahun ketiga, tingkatan 3 dia dah hafal 30 juzuk. Itu silibus ulul albab MRSM. Kalau keluar nanti anak kita jadi doktor yang hafal Al-Quran, engineer yang hafal Al-Quran. Kalau pakar jantung yang hafal Al-Quran. Itu matlamat silibus ulul albab. Okey, pun begitu peperiksaan UPSRA dan UPKK ni hanyalah alat ukur. Jadi saya nak minta ibu ayah, anak-anak, peperiksaan ini kita hanya boleh gunakan sebagai salah satu
salah satu alat. Kalau ibu ayah cakap dekat anak, abang solat, dia bangun pergi solat, itu penanda aras. Kalau ibu ayah cakap dekat anak, abang, kakak pergi mandi, nak solat, dia tak bergerak, itu pun penanda aras. Kan Nabi dah pesan, ajarlah anak kita solat seawal umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tak solat, boleh? Bukan. Tapi kita silap. Bila kita bawa anak kita kecil-kecil keluar pergi makan dekat luar, anak kita darjah 1 tiba-tiba tidur dalam kereta, makan kenyang-kenyang, balik tidur dalam kereta. Bila tidur dalam kereta, kita tak kejutkan dia. Kita angkat perlahan-lahan, siang dia tidur. Angkat perlahan-lahan. Buka pintu. Tidurkan dia supaya dia tak terjaga. Silap besar. Biar anak kita meraung dalam bilik air, ambil wuduk dalam keadaan dia baru jaga daripada tidur, berbanding dengan ibu ayah kita sendiri yang meraung dalam bilik air. Akibat anak kita tak solat. Kalau ibu ayah awal-awal daripada kecil ajar anak kita solat macam tu, insya-Allah. Dan ibu ayah tolong bersedia terima keputusan anak. Allah dah aturkan dah anak-anak kita ni, yang ni nak jadi apa, yang ni nak jadi apa, yang ni nak jadi apa. Yang ni ahli syurga, yang ni ahli neraka, semua Allah dah atur. Sebab tu kita ada rukun iman, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar Allah ini boleh berubah melalui doa yang ajaib daripada ibu dan ayah. Ya Allah, terimalah ibadat kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Nabi sendiri dapat masuk surga bukan kerana solat Nabi, bukan kerana ibadat Nabi, tapi kerana rahmat Allah. Apatah lagi kita yang solat sangat-sangat tak sempurna, tiba-tiba kita rasa kita layak masuk surga. Sebab tu kena merayu setiap hari dengan Allah. Ya Allah, terimalah ibadat ahli keluarga kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk saya juga akhir naik. Okey, ini asrama penuh yang saya bawa gambar lah. Ini semua Mawid. Pernah tengok tak? Dekat Bandar Seri Permaisuri. Yang ni kelas dia ekon. Bukan satu. Ini satu. Sekolah Semamawi ni ada lebih 3 ke 4 lift. Asrama, dewan makan, semua ekon. Dah macam ayam daging. Tempat tidur. Nak tahu tempat tidur ada ekon ke tak? Belajar sungguh-sungguh, dapat masuk sana nanti kita tahu. Jawapan dia lambat sikit. Okay, next. Ni semua makan. Okay, next. Ini Kajang, Semak, agama Persekutuan Kajang. Ini dah masuk air Selangor. Next. Okay. Pun begitu, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong cantik daripada sekarang. Tolong search dalam enjin carian Google Sekolah Menengah Kebangsaan Aliran Agama, dipanggil KAA. Ibu ayah, ada sekolah Seri Pantai, sekolah aliran agama, dia ada 2 kelas ataupun 1 kelas. Saya tak ingat. Sekolah Segambut KAA ni dia ada 2 jenis. KAA berasrama, KAA harian. Dia pergi dan balik harian. Jadi tuan-tuan boleh semak siap-siap berapa kelayakan untuk masuk KAA. Kalau tak silap saya 3A ke 4A. Minimum 3. Kalau 5 lagi dah take. Nah, semak. Tuan-tuan boleh halakan anak tuan-tuan ke KAA. Search
dalam internet tu kelas aliran agama wilayah persekutuan berasrama. Lelaki ada, perempuan pun ada. Okey, next. Kalau tak boleh juga balik Kedah. Ibu ayah orang Kedah balik Kedah, orang Pahang balik Pahang. Gunalah kabel apa pun, kabel yang nak boleh masuk sekolah. Jangan lupa kabel Allah Ta'ala paling kuat. Betul tak kabel Allah Ta'ala paling kuat? Kabel Allah Ta'ala paling banyak pukul berapa? 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Okey. Okey, ni peranan ibu ayah. Saya sambung sikit lagi. Pukul 10 insyaAllah. Saya cuba sekejap. Peranan ibu ayah. Fahami tekanan anak. Ibu ayah, anak-anak boleh diam tak? Sekejap. Ini, ni anak-anak. Anak-anak lihat peranan ini. Nanti balik bincang dengan ibu ayah, boleh? Okey, yang pertama, jangan cakap. Fahami tekanan anak-anak, betul tak? Tekan tak? Siapa tekan? Ustazah tekan. Ustaz tekan. Sekolah kebangsaan tekan. Memanglah. Sebab tugas kamu bukan untuk cari duit. Tugas kamu habiskan duit ayah, pergi sekolah. Tugas kamu apa? Belajar. Ustaz faham kamu tertekan. Ibu ayah pun faham kamu tertekan. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat last sekali 200. Dia kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Manusia wasabiru, bertambah-tambah sabar, melebihi daripada ujianku, melebihi daripada musuhmu. Lagi wasabiru warabitu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah suruh kita buat apa? Sabar. Sabar sikit ke banyak? Banyak. Kalau kena marah dengan ibu, kena tegur dengan ibu, kena tegur dengan ayah, buat apa? Sabar. Ibu ayah fahami tekanan anak. Yang kedua, tingkatkan keyakinan. InsyaAllah saya akan tutup dengan satu cerita. Nak dengar tak? Yang kedua, tingkatkan keyakinan. Yang ketiga, tolong beri dorongan yang positif setiap hari. Ibu ayah, yang ni saya buat, anak saya autism. Anak saya yang kecil sekali autism. Umur 4 tahun, tak boleh berkata-kata bahasa Melayu. Bahasa dia saya tak faham, doktor tak faham, orang Korea pun tak faham. Umur 4 tahun, nak masuk 5 tahun, dia panggil saya Opa. Saya tak minat Korea, tapi tak tahu macam mana dia boleh sebut. 5 tahun, dia boleh 1-2 perkataan. Apa saya buat? Saya peluk dia setiap hari. Saya peluk anak saya bisikkan kat telinga dia, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku reda Engkau Tuhanku. Ya Allah, aku reda Islam agamaku. Ya Allah, aku reda Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Saya sambung lagi, Allahumma faqihha fid din, anak perempuan. Kalau anak lelaki, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi khusus untuk anak angkat dia. Kalau nak lagi, Allahumma rzuqha fahma wal ilma wal akhlaq wal ikhlas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setiap hari perlu anak baca yang tu. Suruh anak baca sekali. InsyaAllah bisik dekat telinga anak-anak yang telinga kanan, belajar sungguh-sungguh. Allah Tuhan tadi kita dah tanam sifat ketuhanan, kita dah tanam, insyaAllah. Anak saya sekarang yang perempuan tu, yang autism tu sekarang ni dah dapat bersekolah rendah biasa.
Doktor pun tanya, dia kata kenapa, dia heran kenapa dia punya ni laju. Maksud saya, peningkatan dia sangat laju. Allah rezekikan kat kami. Untuk makluman ibu ayah, anak kami yang autism tu, ketika lahir, bermula daripada kelahiran dia sehinggalah umur dia 2 tahun, dia tidak tidur siang dan tidak tidur malam. Saya dengan isteri bergilir-gilir, saya jaga 3 jam. Isteri saya mula jam 9 malam, isteri saya akan tidur. Bukan, saya tidur dulu sampai pukul 12, saya bangun, isteri saya tidur. Saya jaga anak sampai pukul 3 pagi, isteri saya bangun, saya tidur pula sampai azan. Selama 2 tahun kami berkongsi tidur. Anak saya yang tu dia tidak menangis, tapi dia tidur pukul 6 petang, pukul 6 sampai 6.15. Lepas tu besok tak tahu, pukul 4, mungkin pukul 8, 10 atau 15 minit. Paling lama sejam. Lebih kurang tu lah. Tapi sebab anak autism ni dia lain. Dia paru-paru dia panjang. Sebab tu anak saya dirujuk ke 4 pakar HKL. Dan sebab tu ibu ayah jangan putus asa, jangan menyerah. Ada orang bagi usaha lah kakak yang kita mampu. Okey. Seterusnya eratkan kerjasama dengan anak. Tolong jaga hubungan dengan anak ibu ayah. Rotan boleh tak? Boleh. Selepas rotan, counter balik. Bang, minta maaf ayah tadi ayah terpaksa rotan sebab tadi ada iblis dekat badan abang. Iblis yang bisikkan dekat kita, jangan. Sebab tu kadang-kadang kita rotan. Ganjaran tak wajib ibu ayah. Ganjaran kalau ada bagi, tak ada puji. Kalau dia buat benda, anak kita tahun lepas dapat 5 B, tiba-tiba dapat 1 A saja, puji sebab ada peningkatan. Jangan lihat nak tunggu dia straight A baru nak puji. Tak pakai, tak dapat lah. Pelepasan rutin harian di rumah. Pelepasan ini jangan pelepasan semua. Okey abang jangan buat apa-apa. Abang dengan Umi yang akan buat. Abang duduk aja baca buku. Tapi anak kita main game. Pelepasan, aturkan jadual ni. Kawal waktu tidur. Kalau anak yang tidur lambat, biasanya bermasalah. Kurangkan aktiviti luar. Kalau tahun tu tahun pelancongan tuan-tuan, tangguh. Bagi tahu anak, berkawan dengan anak, tentukan masa bersama, bersedia menerima keputusan anak dan doa dan munajat. Ibu ayah, kalau kita terasa nak kencing, yang mana jarang-jarang bangun malam, kecuali bangun kencing, kejut anak, jangan paksa dia buat solat tahajud, patuh taubat, patuh hajat, patuh tasbih. Memang malam tu sekali je, lepas tu dia tak nak bangun dah. Kita bangun, kita buat solat tahajud, lepas tu kita kejut anak, jom kita buat solat hajat. Anak tak perlu buat solat tahajud, anak terus buat solat hajat, 2 rakaat, cepat-cepat tidurkan dia balik. Jangan risau, petik kan dia dah tidur. Sebab masa sembahyang pun dia tidur, mengantuk. Tak apa, buat je. 2 rakaat je ibu ayah, 2 rakaat, lepas tu tidurkan dia balik. Jangan sampai dia nak tidur balik itu payah. Munajat doa ibu ayah ni adalah ajaib. Okey, saya sekarang ni pukul 10:09. Saya ambil masa 5 minit, saya nak habiskan. Jadi saya jadi cerita dengan anak-anak sebelum saya berhenti. Okey, cerita ni cerita benar. Berlaku dekat saya sendiri. Anak saya
Yang nombor 3 nama dia Muhammad. Muhammad ni dia bersekolah kebangsaan Sri Tasik. Dia pergi sekolah agama Siras. Sekolah sebelum Siras dia sekolah agama Banatul Razak. Rupa-rupanya saya buat perjanjian dengan isteri, hal-hal ibadat anak saya jaga, hal-hal pelajaran anak isteri jaga. Jadi saya asyik tanya, dah solat belum? Settle. Ayah jarang juga. Lepas tu satu hari saya pergi ceramah ni lah, ceramah yang macam ni. Saya balik daripada Labuan, saya kena letak paper di sana. Saya balik daripada Labuan, saya ada 4 lagi ceramah di wilayah. Satu di Putrajaya, saya pergi, saya cakap kat rumah besok saya kena ceramah di Putrajaya. Saya tanya, ceramah apa? Dia dah tahu tapi dia tetap tanya. Saya kata, ni lah pembagian peperiksaan dengan ibu dan ayah. Lepas tu dia diam. Satu besok pagi-pagi siap-siap pergilah ceramah. Bila balik, dia orang bagi ada buah 1 bakul, bagi kat isteri saya. Dia kata, ni ambil mana? Dia kata, tadi kan dia dah cakap pergi ceramah. Dia tanya, ceramah apa? Saya macam. Lepas tu saya tanya dia, kenapa? Tak ada apa-apa, dia kata. Lepas tu saya tanya, saya tak puas hati, saya tanya lagi, kenapa tanya? Semalam kan dah bagi tahu. Dia tanya, ceramah apa kat sana? Saya kata ceramah tentang pelajaran Al-Quran, tentang ni. Dia kata, apa periksa UPKK. Lepas tu dia tanya saya, anak awak tak periksa ke? Dia tanya, anak saya tak periksa ke? Rupanya saya ada anak tahun 5 yang akan ambil UPKK. Saya tahu, tapi saya tak ambil kuat sangat. Itu kelalaian saya. Lepas tu dia tanya lagi, awak tahu tak, anak awak di sekolah agama 9 mata pelajaran dapat 9 E. Bukan A, E. 9 E. A, B, C, D, E. Yang kelima 9 mata pelajaran 9 E. Lepas tu dia ambil buku rekod, dia letak depan saya. Saya tengok, ya Allah, mengucap panjang saya. Saya kata, kan awak hantar anak tuition sekolah agama? Dia kata 3 tahun dia hantar anak dia tuition sekolah agama, RM150 lebih kurang dia bayar setiap bulan. Anak dia pergi kat dia 9E. Saya terduduk. Saya rasa saya buat silap. Saya fokus pada kerjaya, saya gagal pada keluarga anak. Saya terus call sekolah-sekolah 3-4 sekolah yang belum ceramah tu, saya batalkan ke semua. Saya cari pengganti, saya bagi tahu kata saya ada keuzuran. Saya tak cerita. Saya batal ke semua. Saya mula malam ni saya akan ajar anak saya 3 malam je. Saya ajar anak sempat 3 malam. Saya tak boleh, saya rasa macam nak pijak, rasa macam nak tumbuk, rasa macam kecil je nampak. Pernah rasa macam tu? Saya tak boleh. Rupanya saya tak boleh. Sebab apa? Sebab kepala saya berserabut. Saya panggil duduk, rumah saya duduk sekali mengajar pun tak boleh. Akhirnya saya mengadu dengan Allah. Bila saya mengadu dengan Allah, saya terlintas dalam kepala saya, tuitionkan dia. Walaupun masa ada lagi tak sampai 3 bulan, tak apalah, tuitionkan juga. Itulah masa yang saya ada dan saya harap itu adalah kesempatan yang terbaik. Saya cari nak tuition sini, dia tak nak. Tuition sana sebut nama semua dia tak nak. Saya ingat satu guru, kawan baik saya, bekas guru sama dengan saya, Ustaz Muntaki. Bila saya sebut nama Ustaz Muntaki, dia terus dekat dapur, dia kata, nak. Allah lorongkan. Bila saya mengadu dengan Allah, Allah lorongkan. Ustaz Muntaki, saya call dia. Rupanya dia dah pindah duduk sempadan Negeri Sembilan, jauh. Saya kata, duduk mana? Dia sebut sekian. Boleh tak saya nak minta tolong belajar anak saya tuition? Dia kata boleh.
Terus dia jawab boleh. Lepas tu saya kata okey, besok hari Sabtu saya akan hantar. Saya pun dengan semangat saya pergi hantar. Jauh saya pergi hantar. Hantar anak saya pagi, awal-awal pagi sarapan kat sana, saya hantar. Lepas tu petang saya nak pergi ambil, dia kata Ustaz tak payah datang ambil, anak Ustaz tidur sini, besok petang Ahad baru ambil. Saya pun okey, yes. Tak perlu pergi ambil, tak perlu pergi hantar. Senang. Berhari Ahad, Ustaz pergi ambil, masuk je dalam kereta Ustaz tanya. Bang, Ustaz kaki ajar apa? Tak ada ajar apa? Lepas tu, macam mana ni? Tak ajar langsung. Tak. Fiqah, tak. Sirah, tak. Habis, Ustaz buat apa? Ustaz belanja makan. Ustaz bawa pergi jalan-jalan. Saya dalam hati, ya Allah, macam mana ni? Setiap kali Ustaz pergi, Ustaz bagi duit. Dia tak nak tapi Ustaz bagi juga. Sebab korban dia. Saya balik termenung, nak hantar tak hantar. Tanya rumah nak hantar, dia kata tak, ikutlah. Sampai hari Jumaat, tiba-tiba Ustaz berkaki call, Ustaz jangan lupa besok hantar anak. Saya pun jawab, insyaAllah, insyaAllah. Kena kepala ni nak hantar tak hantar, nak hantar tak hantar. Hantar. Bila hantar, dalam berapa 3 kali atau 4 kali je. Balik pada tu, saya tanya dia tak apa. Ustaz Mutaki dah mula ajar. Seronok tak? Seronok? Faham tak? Faham? Saya dah. Kenapa saya ajar dia tak faham? Ibu-ibu, ayah-ayah, Ustaz Mutaki yang saya sebut itu, Ustaz itu gagap. Dia bercakap, dia kawan Ustaz Yus, kawan sahabat-sahabat ni. Dia gagap. Dia bercakap laju. Saya nak faham bahasa dia, saya kena betul-betul. Tapi cuba lihat keikhlasan dia. Rupa-rupanya yang 2 hari yang saya hantar awal tu, dia tak sentuh langsung buku. Dia bijak. Dia tegel anak saya, dia bawa pergi makan, dia bawa pergi tengok bunga api dekat Putrajaya, dia bawa pergi main macam-macam kereta yang lampu-lampu tu. Balik, anak saya asyik teringat kat sana. Nak pergi rumah Ustaz Mutaki, nak pergi. Ustaz Mutaki kata jangan lupa bawa telefon. Dia pun cakap ibu Ustaz kata bawa telefon. Yelah pagilah. Tapi Ustaz Mutaki ambil telefon tu. Bila dia dapat selesai satu subjek, bagi telefon. Rest 20 minit. Selesai satu subjek, rest. Anak saya 4 kali dia saya hantar ke dia, terus periksa. Saya kata tawakal Allah. 4 kali dia pergi nak buat apa, kan? Keputusan anak saya anak 4 orang, yang lain tu saya tak debat langsung. Anak-anak nak ambil periksa. Malah saya salah seorang penganalisa. Semua anak-anak Liza, anak-anak tuan-tuan ni, saya seorang penganalisa. Kami ada 12 orang. Kami boleh tahu analisa awal. Saya boleh tengok tulisan anak saya, tapi saya tak teringin nak tengok anak-anak lain. Tapi yang ni saya teringin sangat-sangat nak tengok, tapi saya tak tengok sebab saya nak jaga. Akhirnya keluar keputusan, anak saya tak adalah dapat 11 3A, tak. Anak saya dapat 4A, yang lain B, lepas tu ada D1, kalau C1 saya tak ingat. Bagi saya, daripada 9E dalam tempoh 4 bulan, dia boleh pergi ke 4A. A tu salah satu dia subjek sila. Ustaz Mutaki dia pakar tajwid. Dia gelarkan diri dia mat tajwid. Kalau dalam Facebook mat tajwid, Ustaz Mutaki. Dia pakar sirah Nabi. Anak saya sirah dapat A. Cikgu sekolah dia semua terkejut. Dia tak pernah dapat B, tak pernah dapat C, tiba-tiba A. Cikgu sekolah dia tanya, buat apa? Kami tak cerita lah, tapi saya jadikan ini, saya nak bagi tahu ibu ayah, dalam tempoh 4 bulan yang saya ada, saya betulkan balik kesilapan saya betulkan balik kelalaian saya. Silap besar saya mengaku, lalai saya mengaku. Tapi ibu ayah, tidak ada tempoh terlambat.
Tak ada istilah terlambat. Ibu ayah masih boleh main peranan, bergabung dengan guru, cemerlangkan anak-anak. InsyaAllah saya doakan anak-anak Al-Qawarizmi ini cemerlang dalam peperiksaan, cemerlang dalam tasiah, jadi anak soleh dan solehah insyaAllah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Mohon maaf kalau ada salah silap. Saya mohon maaf kalau ada kekasar bahasa. Okey. Ya. Dah balik sana? Okey, semua nak balik minta tolong, saya minta tolong sekejap. Okey. Dah dengar dah tadi apa yang Ustaz Usam beritahu kan? Pastinya kita ni tak pandai, kita tak ada masa untuk kita balik. Ustaz, stop ke? Okey. Majlis